Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa perkongsian daripada Anip dan Mayus. Korang kalau boleh, follow juga tau dia orang punya personal IG dia orang. Kalau Anip punya, Anip Zan, Anepzan. Mayusnya Fairuz Ads. Fairuz ADZ. Masya Allah. Apa ni tentunya kalau kita rapatkan silaturahim tu, insya-Allah Allah akan bukakan lagi pintu-pintu apa ni kasih sayangnya insya-Allah kepada kita semua. Dan sebelum kita jemput tetamu kita hari ini, boleh tak kepada semua yang sedang menonton, perasan tak ada live prompt kat bawah tu? Anda peniaga produk apa ya? F&B. Kalau boleh tolong typekan jawapan anda dan send, okay? InsyaAllah kita nak tahu kalau anda peniaga atau tidak, anda kalau berniaga, niaga produk apa, kalau kebetulan kalau F&B, tolong beritahu ya. InsyaAllah ini semua maklumat yang sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kita semua di Agri Show supaya kita boleh lebih faham tentang siapa kita punya audience, insyaAllah, okay? So, yelah dah 2 musim kan kita bergerak, kita berjalan ni dan kita tak maulah kita punya pergerakan ni hanya yelah, orang kata tepuk sebelah tangan je kan. So we want to get to know each other better, insyaAllah. Alright, so tetamu istimewa kita hari ini adalah nama dia Cik Puan Zati. Cik Puan Zati Hanani Zaini. Beliau adalah seorang perunding imej bertauliah dan juga adalah seorang pelatih profesional yang diiktiraf oleh pembangunan sumber manusia. Masya Allah. Beliau memberi tumpuan kepada topik produktiviti dan telah menjalankan pelbagai program latihan untuk sektor swasta dan juga sektor kerajaan. InsyaAllah, tanpa melengahkan masa, apa kata kita jemput Cik Puan Zati bersama-sama dengan kita. Ahlan wa sahlan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Wan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. So, Zati, boleh panggil Zati ke? Boleh, panggil Zati je cukup. Masya Allah. Zati, pertamanya terima kasih kerana sudi bersama-sama kami dalam Aki Show. Masya Allah, kami sangat we are so honored, Masya Allah. Zati kalau boleh can you introduce a bit of yourself and what you do, Zati? Okey. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Aki Show untuk jemputan minggu ni untuk episod yang ke-8. 8 season 2. Ini kalau kat Netflix dah memang kira best selling lah punya top title kan. Dah masuk season 2. Okey. Saya Zati Hanani binti Zaidi, macam yang Cik Wan dah introduce tadi. Saya adalah seorang perunding image consultant dan juga seorang trainer. So skop saya lebih kepada menata rias ataupun sekali ataupun paling senang sebut stylist lah. Stylist. Saya pernah buat styling, we do image consultant, image consultation dan juga training. So tapi sekarang lebih fokus kepada consultation dan training lah. Basically kalau orang sebut tentang image ni, orang akan hanya ingat yang klisyenya makeup ataupun tudung style. Tapi sebenarnya it's more than that, it's overall lah from head to toe. So secara ni adalah banyak reason orang untuk gunakan khidmat image consultant ni. Antaranya yang paling popular adalah untuk level up ataupun yang tadi macam Cik Fadul saya sebut, nak mind shift daripada dulu mungkin dia daripada corporate nak tukar kepada business owner ataupun usahawan. So sedikit sebanyak memerlukan perubahan dari segi penampilan lah ataupun image. Masya Allah. Cerita pasal level up ni, walaupun dalam riasa kita ada apa ni, yalah, it rings a bell kan level up ni. And then level up ni selalunya orang tak perasan dia perlu level up. Macam tadi kan, sebelum kita nak go live pun kita ada cerita tentang saya ada komen tentang saya punya mic ni nampak tak berapa kemas. Awal-awal dulu ianya tidak menjadi, it wasn't a problem. Ianya bukan masalah pasal kita punya masa tu fokus nak go live aja kan. Tapi dah bergerak-gerak ni Cik Zati, kita nampak benda-benda yang kita perlu level up. So what can you comment about that? I mean in terms of ramai teman-teman usahawan kita kat luar sana yang dah mula yang dah dicabar untuk appear online kan, kena buat live session sendiri.
So mungkin image, benda-benda image tu dia orang tak perasan lagi. So apa nasihat Cik Puan Zati untuk adakah benda tu dia perlu beri tumpuan at the get go, awal-awal terus kena image, kena fikir technical, kamera pun nak kena tahu, mic pula kena belajar. What is your advice? Okay, ada partly mungkin tips dan mungkin juga saya sebut sebagai checklist lah. First of all, I think yang paling utama kalau kita nak appear online ni bukan nak kata kena ada tools yang canggih sangat pun. As long as the camera okay, the sounds okay, dan kita boleh sampaikan apa yang kita nak sampaikan is good enough. So macam yang team Aki Show buat every week, I believe slow-slow mungkin nampak ni nak kena tukar, ni nak kena tambah, mungkin ni nak kena adjust sikit. So benda tu pada saya tools adalah benda something yang mungkin investment yang perlu buat, tapi tak perlu tengok orang review, ni kena beli kamera cantik, nak kena ada ring light, nak kena ada ni. I think tak perlu dulu because after all kita sebagai diri kita kena tahu apa kita punya strength and apa kita punya weaknesses. Itu paling utama sebab kalau kita sendiri tak tahu kenapa kita nak, contoh macam dalam bidang saya, kenapa dia nak berubah pun ada isu juga. Macam contoh saya tanya, kenapa nak kena tukar image? Saja sebab saya dah tengok orang lain semua, macam business owner lain semua pakai lawa-lawa, kemas-kemas. Tak solid. Sebab it's not from you. It's not from kita tanya. Nanti bila saya suruh pakai ataupun saya kata I advise dia untuk tukar macam ni, nanti dia akan pakailah seminggu 2. Tapi nanti lepas tu dah mula rasa tak selesa. We talk about this. You must be comfortable with it first. So, macam kalau kita ada penuh meja dengan tools untuk live yang hanya nampak segi 4 ini saja, the one ni. I mean kalau you tak biasa pun dia akan jadi macam lama-lama rimas, lama-lama tak nak buat, nak set up takes about 2 hours. Lama-lama you tak buat. So start with basic. Itu pertama, basic macam tadi kita kata buat the mic, the camera tu kena ada. Secondly, as a business owner yang saya rasa ni, the brand itself. Brand apa yang you nak tunjuk? Contoh hari ni saya ada background, this is my company, Access Ideas Malaysia. So saya nak beritahu saya dari Access Ideas Malaysia. But another brand yang saya nak cerita adalah saya adalah seorang perunding image. Tak perlu pun saya pakai 4 lapis bulu mata falsies tu ataupun makeup tebal-tebal. But to me, image is about 3 benda utama. Your appearance, your behavior and you punya communication. Ataupun ABC. Appearance, behavior dan communication. If your appearance tak perlu pun cantik, as long as bersih, kemas, and then bersih, kemas dan ada some branding yang you nak show. You can wear uniform. Pakai uniform yang ada you punya logo company. Macam saya ada laptop pin AIM juga kat sini. Kita nak show kita punya ni. Sebab kita punya reason why kita keluar online ni, kita nak influence orang untuk percaya dengan apa yang kita nak deliver, apa yang kita jual. So kalau kita pun tak represent the product or the service, that's susah lah. To me, to influence tu akan drop down a bit. Susah. So appearance must look good lah. So the paling penting, your checklist is your appearance, penampilan, you punya behavior, timing, you punya location, you punya setup. Jangan live daripada kereta, dalam kereta. To me it's not proper, especially you, walaupun you on the go, find the right place lah. Bahasa apa yang kita nak guna, bahasa macam mana, adakah audience kita siapa. So get to know them dulu, then you will be much lesser. Jangan fikir sangat jangan fikir banyak lah, buat dulu, then after that you improve. Macam yang Aki Show dah almost like every week buat kan. So Masya-Allah. ada side improvement lah. And then the last one tu, perjumpaan tadi? Yes. It's the bahasa apa yang sesuai nak disampaikan. So appearance, you check you punya appearance, nak kena pakai baju apa. Benda ni kena plan. Kalau you tak plan, so dia akan tak smooth. Macam kita berbiasa dulu kan. So you have to plan. Okay, and then you punya behavior, you punya timing, you set lah time nak berapa lama. Lepas tu you punya location. Location nak background macam mana. Takkan nak buat dekat kafe yang orang lalu belakang. Kita nak orang tengok kita, bukan orang tengok orang yang dekat belakang ni. So lastly, the communication part, which is
laras bahasa apa yang kita nak gunakan lah. Faham. Bahasa. Masya Allah, semua itu di apa orang kata terkait dengan image. Image. Yes. Appearance, behavior and also communication. Masya Allah. Yes. Dan saya tertarik dengan poin yang Cik Puan Zati timbulkan tadi, highlightkan tadi tentang kenali diri. Tahu sebab anda kenapa anda nak pakai pakaian itu. Tahu sebab anda kenapa anda nak membuat sesuatu. Kan? Betul. Daripada situ nanti anda akan benda lain akan terbentuk daripada situ. Terbentuk daripada apa yang anda faham tentang diri anda sendiri, brand anda sendiri, produk anda sendiri, servis anda sendiri. Kan? Betul. That's why saya cakap tadi, kalau saya tak set my mind untuk I am the image consultant dan juga saya buat I'm also a trainer. I won't body such attire today. Mungkin saya akan pakai baju biasa-biasa. Faham? But that's why kalau boleh, siapa yang first tu, I will always advise pakai full head to toe to make you more comfortable. Sampai kasut ataupun supaya you rasa okay, ini serious matter ni, bukannya betul. nak live lah. Dia tak boleh. So it doesn't show your punya seriousness tu lah towards your brand as well. Masya Allah. Kejujuran, kalau boleh saya yang the keyword yang timbul bila Cik Puan Zati explain dalam pembahasan tadi tu, kejujuran timbul. That keyword lah kan. When you want to find meaning, bila anda nak mencari makna dalam apa yang anda buat, kejujuran tu sangat penting kan. Kalau boleh saya kongsi ada satu personality YouTube ni. Kalau tak salah dia punya YouTube channel dia Alip Bata. Dia ni seorang gitaris tau. Dia tak ada nyanyi, tak ada apa. Tapi pasal dia tahu dia punya branding tu, dia seorang gitaris yang hebat. Dan dia punya setup sangat simple. Dia punya background dinding rumah dia dan ada banyak contengan, ada poster sifir. Poster sifir 1 sampai 9 yang dah lusuh. Tapi dia punya channel nak dekat 5 juta subscriber dan hampir setiap video dia jutaan views. So yang saya faham apa yang Cik Puan Zati kata tu, walaupun orang tu, and then dia boleh kita boleh, kalau saya nak ratekan video dia tu, dia apa orang kata tak berapa cantik, tapi kecantikan yang dia faham tentang diri dia sendiri tu dia dah berjaya sampaikan. Kalau tidak orang takkan tertarik, kalau tidak orang takkan nak subscribe. Sampai 5 juta subscriber kan. Dan setiap hampir semua video dia jutaan views. Luar biasa. So maksudnya betul lah apa yang Cik Puan Zati sampaikan tadi tentang image, tentang appearance, behavior dan juga communication tu, Masya Allah. Dan kalau apa yang kata satu benda nasihat, mungkin kita jemput Abang Yus dan Anip sekali nak? Boleh tak kita jemput Anip dan Abang Yus sekali dalam perbualan kita ni? Okey. Jom. So sambil tunggu dia masuk, yes. Bersama-sama Aki Show. Thank you. Glad to have you in the show. Betul. Zati, saya nak minta satu soalan daripada Anip dan satu soalan daripada Abang Yus untuk Zati, insyaAllah. Silakan Anip dulu mungkin. Alamak, nervous ni. Sebab memang apa yang Cik Puan Zati sebut tadi semua berkait rapat dengan apa yang kita Aki Show tengah buat dan diri saya pun tengah buat dari segi appearance, dari segi cara communication. So sebenarnya saya lebih suka nak tanya since Cik Puan Zati perunding image dan mungkin soalan ni sesuai untuk Cik Puan Zati lah. So dari segi saya suka nak tanya pasal communication skill tu kan. Contoh kita ada target audience kita. Since kita ada banyak platform sekarang, ada TikTok, ada Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan tiga platform ni dia punya audience dia berbeza kan. So bagaimana cara untuk kita macam saya sendiri, saya ada TikTok tadi, saya pun ada buat live kat TikTok dan saya dapati orang dekat situ berbeza dengan orang yang dekat Facebook. Jadi macam mana Cik Puan Zati boleh advise saya tentang tu? Okey, dia balik semula kepada basic yang saya sebut tadi lah. Kita kena kenal diri kita macam mana. Macam saya follow semua saya ada TikTok semua, tapi saya tahu saya bukan orang yang bukan yang into buat video, buat ni, tapi so I don't go TikTok for example. So kalau orang yang memang
suka kepada untuk buat video dan suka bagi informatif dan tak ada masalah. Dia kalau kita boleh perasan, kalau kita nak buat TikTok tu, it takes you 2 days. Maksudnya tak sesuai lah tu maksudnya. Maksudnya to me is not your punya platform. Yes. If let's say for you lebih senang untuk ambil gambar dan share, lebih mudah, it takes you only 5 minutes, then proceed dengan tu. So it's your personality, kena dulu. Kalau let's say just jangan rasa FOMO, fear of missing out because orang lain buat. No, you cannot feel that because you kena kenal diri kita dulu. If kita tak tahu kita punya preference apa, itu jadi isu tu. Itu jadi isu. Alah nak buat tapi lama-lama tak buat. Dapatlah post 3 je. Lepas terlalu tu banyak fikir. Berhabuk dah account tu. Sebabnya kita memang kita takut So my advice is always like get to know yourself, apa yang you suka buat dan apa yang you mampu buat. From there sikit InsyaAllah trust the process. It will take a longer time tapi at least you tak rasa discomfort ke, tak rasa tak selesa bila buat satu-satu benda, rasa macam malulah. Tak, kita tak rasa itu, kita buat because kita nak buat. Bukan sebab orang suruh kita buat. InsyaAllah, trust the process. I like that. Trust the process. Abang Yus, ini sebelum maybe soalan ringkas daripada Abang Yus sebelum kita tangguhkan kita punya episod hari ini. Boleh nak tanya pendapat Cik Puan Zati lah berkenaan dengan language sebenarnya. Antara masalah utama saya lah bila dah jadi usahawan ini, baru sedar yang terpaksa deal dengan pelbagai lapisan masyarakat. Jadi kadang-kadang apa yang nak diperkatakan tu kadang-kadang tak sampai pada setiap level. Ini mungkin juga sebab corporate training ataupun career saya sepanjang sebelum jadi usahawan ni berbeza, dan mungkin sewaktu dalam period tu kita hanya deal dengan masyarakat yang segelintir sahaja dan bukan the masses lah. Jadi apa pendapat Cik Puan Zati untuk break this barrier sebenarnya daripada segi language lah? First of all, it's good you realise that is something that I need to improve. Itu yang saya rasa semua orang kena ada. You ada self realization apa yang you need to improve. Sometimes kita in denial, kita rasa macam kita okay tapi kita nak buat apa-apa. Masa awal saya involved in training dan juga bidang consultation, ini yang saya rasa ini adalah my very biggest weakness, bercakap, bertutur. Saya cakap laju, saya susah nak control mind ni because the mind bergerak bersama macam mulut bergerak. So sometimes di sini sangat laju, and then kadang-kadang mulut pun laju, so you tak boleh nak control. But what I did was, this is my own personal, saya tak rata benda betul, tapi this is based on my previous my experience. You need to plan, you need to structure, you have to have your own structure. Macam contoh hari ini saya tahu slot ni pendek 10 minit, but I always structure is macam a simple, sama juga macam training, kena ada what, why, how, all the 3H and 3W and 1H tu kena ada. So you dah susun dia cantik-cantik, so you tahu mana nak plug. Itu satu. You kena you kena structure your thought. Itu sebab kita dah tahu dah kita nak cakap apa. Basically is in your mind that your next action is to structure it, to kena make it in a structure punya method. Yang kedua, if need to, mungkin kena macam saya dulu, saya masuk kelas saya ambil communication coach ataupun language coach, sebab macam mana nak bercakap, perkataan mana nak emphasize, huruf apa nak kena sebut dengan lebih jelas. Sebab I always remember my profession is to mengajar, to deliver and to influence orang. Is part of the need. So I need to improve, so saya pergi masuk kelas. If benda tu tak crucial, tak apa. Yang paling penting is you have to get to know your audience. Satu, yang kedua, susun the thought, susun the content. Semua dah ada kat sini. I believe semua orang ada benda tu. Cuma macam mana nak susun dia bagi in a structured manner so that you can plug bila diperlukan dan lebih structured. Especially bila live kan, kita nervous, benda tu banyak ada kesan daripada kita. So what jadi kita tulis, kita susunlah structured dengan lebih tersusun. Masya Allah. Saya pun dengan Abang Yus pun kita orang ada berbincang pasal ni. Pasal kita ada buat
IG live juga setakat ni hari Sabtu, dan kita akan bincangkan lagi tentang macam mana kita nak memartabatkan gaya hidup positif ni. Dan Abang Yus dia lebih selesa, lebih rancak berbuat dalam English. Betul Abang Yus kata, betul Irwan, sebab yang masuknya yang kita belajar adalah dalam English. So nak and then profesi masa kerja dulu pun banyak bertutur, banyak berkomunikasi dalam English. Saya pun ada masalah tu masa jadi host TV Hijrah Assalamualaikum tu, saya berfikir dalam English. Lepas tu kan tergagap-gagap lah nak translate benda tu kan. Saya ada satu tips lah, tapi saya tak tahu benda ni boleh berguna tak untuk orang ni, untuk saya lah. Bila saya nak deliver training in bahasa for example, because sometimes macam kita dah biasa in English, tapi kita punya audience semua tu bahasa. What I did on the way ataupun a day before, saya banyak dengar podcast in bahasa, atau YouTube in bahasa. On the way tu pasang lagu bahasa. So you should actually practice your mouth, dan perkataan-perkataan yang kita guna tu adalah perkataan dalam bahasa Malaysia. Tadi kan sepanjang tadi on the way tu jam apa semua, saya hanya pasang lagu bahasa je. Kau tak semalam pasang lagu. So hari ni tak boleh, I have to force myself untuk menggunakan bahasa so, saya pasang lagu bahasa. Dan seperti mudah untuk menggunakan perkataan seperti tata rias. Saya dengar perkataan tata rias tadi, Masya Allah. That's correct. Even I use stylist ataupun stylist. Itu yang saya praktiskan lah. Masya Allah. Tapi tak tahu applicable to all. Tapi I just boleh cuba. Kami akan cuba. Sebagai bila dia dengar, lepas dia melekat dalam kita punya mind. Masya Allah. Puan Zati, terima kasih. Masa terlalu singkat. Kami mahukan masa lebih lagi bersama Cik Puan. Mudah-mudahan Cik Puan ini bukan yang pertama dan terakhir bersama-sama dengan kami di Aki Show. Kami akan jemput lagi. Kami perlu belajar lagi, banyak lagi dengan Cik Puan Zati, insya-Allah. Tapi kepada anda semua yang menonton, yang telah setia bersama-sama dengan kami semua, terima kasih. So insya-Allah jangan lupa follow Cik Puan Zati di social media beliau di saya ada nama saya Zati Hanani Zaini, di FB dan juga Exercise Malaysia. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang training lah, kita banyak share dekat situ. There you go. Zati Hanani. Dah terbalik kod dah. Kan. Ni tata rias punya pasal lah ni. Okay. Dan juga Access Ideas Malaysia. Alright, thank you everyone. Terima kasih Cik Puan Zati. Terima kasih semua. Gaya hidup positif everyone. Okay, jangan lupa. We see you next week. Alright. Thank you. Assalamualaikum.